Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum beri salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung kuliah kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua. Juzuk yang kedua, muka surat 125 bab yang ke-21. Masih lagi sekitar tajuk azan. Bermula daripada muazzinnya, sejarah azan, dan hari ni masih lagi tajuk dia sekitar azan lagi, iaitu bab ke-31, babu majaa fi tathwibil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tathwib pada waktu subuh. Tathwib pada waktu subuh. Ada teguran yang selalu kalau kat sekolah dalam kelas murid lelaki bising. Sini perempuan bising. Okey, cari muka surat. Muka surat 125 bab ke-31. Sebelum tu saya nak baca satu ni untuk para muazzin lah. Untuk para muazzin, kelebihan dan kemuliaan muazzin. Ni orang yang jadi Bilal ni kan, kita cerita sikit kelebihan. Mudah-mudahan ada apa orang kata, bila ada peluang, kita yang masih tidak ada peluang untuk jadi muazzin ni, bila dengar kelebihan tu satu hari, kita pun kalau boleh nak jugalah mengendeng-endeng pengerusi ahli jatuh kasih, minta kalau boleh saya hujung tahun ni saya pencen, kalau boleh saya nak jadi Bilal lah pula. Selama ni saya dah tak ada terikat apa-apa, kalau boleh masukkanlah saya Bilal yang kelima kan, contoh. Jadi kita tengok kelebihan ini dalam kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah, ataupun keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki. Kelebihan dan kemuliaan muazzin. Antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan azan. Terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang kelebihan orang yang melaungkan azan, dan juga menjelaskan kemuliaan mereka dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang mendengar seruan azan daripada muazzin akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muazzini jinnu wal ins wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, yang maksud suara muazzin yang didengar oleh jin, manusia atau lain-lain. Lain-lain ni termasuklah benda-benda yang dengar, batu, kayu, pokok, ulat, semut, burung, apa semua. Kecuali semua itu akan menjadi saksi untuk muazzin itu pada hari kiamat. Dan lain dalam riwayat lain, wa fi riwayatin annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, yang bermaksud dipersaksikan baginya oleh setiap yang basah dan yang kering. Yang basah dan yang kering, maknanya yang di udara ke, yang di darat ke, di dalam air ke, dengar suara azan kita tu, pasti mereka ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian lau ya'lam, ni ada hadis yang lain, lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa saffil awal summa lam yajidu illa an yastahimu lastahimu alaihi. Yang bermaksud sekiranya manusia mengetahui kelebihan seruan azan dan duduk pada barisan pertama ketika solah, kemudian mereka mendapati tiada cara untuk memperolehinya, iaitu tak ada cara nak dapat jadi muazzin, nak melaungkan azan, tak ada cara nak dapat duduk di hadapan untuk sembahyang berjemaah tu, saf yang pertama, melainkan dengan cara undian, nescaya mereka akan membuat undian. Tak ada cara lain dah, mengundilah, janji dapat jadi, dapat hari ni melaungkan azan. Begitu juga, tak dapat duduk saf pertama dengan cara undilah, saya tak kira, janji saya dapat. Kemudian hadis yang lain, lau ya'lamun nas fit ta'zini latadarabu alaihi bisuyufi. Yang maksud sekiranya manusia mengetahui kelebihan azan, saya mereka akan saling menghunus pedang. Sebab apa menghunus pedang? Berebut-rebut untuk mendapatkan nak jadi muazzin tu. Kemudian banyak lagi lah hadis-hadis tentang kelebihan tu. Dan lain, para muazzin, ini untuk juru azan ni, para muazzin juga akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana keadaan mereka sebelum mati. Yang mana manusia ketika itu dalam kegelisahan dan ketakutan di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, manusia lain ketakutan, gelisah, sedangkan para muazzin itu sibuk melaungkan azan. Orang lain dalam keadaan gelisah, ketakutan, huru-hara, tapi para muazzin sebab dia dibangkitkan sebagaimana keadaan mereka sebelum mati. Dia ni orang sibuk, belum bangun tidur lagi, dia dah bangun nak azan subuh. Orang masih lagi duduk kedai mengetir lagi, dia kena balik awal sebab nak azan asar, kan? Jadi para muazzin juga akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana keadaan mereka sebelum mati, yang mana manusia ketika itu dalam kegelisahan dan ketakutan, sedangkan para muazzin ini sibuk melaungkan azan. Hal ini bersesuaian dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muazzinina wal mulabbina yahrujuna min kuburihim yu'azzinul muazzina wa yulabbil mulabbi. Yang maksud sesungguhnya para muazzin dan orang yang melaungkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan sesungguhnya para muazzin dan orang yang melaungkan talbiyah akan dibangkitkan dari kubur mereka sebagai seorang muazzin dan sebagai seorang yang mengucapkan talbiyah. Dibangkitkan sebagai muazzin juga. Para muazzin pada hari kiamat akan berada di atas longgokan haruman kasturi. Mereka, manusia lain memandang dan mengharap agar masing-masing berada pada tempat para muazzin. Pada hari kiamat, para muazzin ni akan berada di atas longgokan kasturi. Orang lain tengok, Allah, nak macam dia juga. Harap-harap dia macam tu juga nanti. Tapi kau tak nak marin. Kan, contoh kan. Tu Bilal. Para muazzin itu ditimpa ketakutan dan kedahsyatan huru-hara kiamat. Jadi para muazzin dia tidak menghadapi, tidak ditimpa ketakutan, kedahsyatan, huru-hara pada hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud 3 golongan manusia berada di atas longgokan haruman kasturi pada hari kiamat. Ditambah dalam satu riwayat akan berasa iri hati dan cemburu semua golongan terdahulu dan kemudian. Cemburulah oleh huru-hara, dia duduk atas longgokan timbunan kasturi, wangi pula tu. Akan berasa iri hati dan cemburu semua golongan terdahulu dan kemudian seseorang yang menunaikan hak Allah dan hambanya, pertama. Kedua, seorang lelaki yang menjadi imam kepada suatu kaum dan kaum itu meredainya. Satu orang imam, dia jadi imam, orang suka lah, orang redha. Dan seorang lelaki yang menyeru melaungkan azan 5 waktu sehari semalam. Orang yalah, dia orang lain masih lagi relax-relax, dia ada tugas kan. Para muazzin yang ikhlas, umpama para syuhada, jasad mereka terpelihara, tidak dimakan ulat,
Disebut dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud seorang muazin yang ikhlas melaungkan azan dan iqamah kedudukannya seperti orang mati syahid yang berlumuran darah semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ganjaran yang dikurniakan kepada para muazin. Kerana apa? Sentiasa menggerakkan manusia dengan azannya untuk mendirikan solat. Kadang-kadang kita tak jaga, bila dengar suara azan tu, kita terjaga. Dia mengejutkan. Di dalam kubur mereka akan dihidupkan dengan mendapat pelbagai nikmat, sedangkan jasadnya suci, terpelihara dan tidak akan busuk dan dimakan ulat-ulat. Semua ganjaran ini hanya dijanjikan bagi muazzin yang benar-benar ikhlas. Jadi perbetulkan niat. Sebaliknya bagi muazzin yang tidak ikhlas, fasik, tamak, nipu, mayat mereka akan dibaham oleh ulat-ulat dengan gelojoh di samping menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi para muazzin. Alhamdulillah. Dia kalau kita tengok segi pemilihan tu macam tu kan, tapi tak adalah kata wajib kan, tapi maknanya segi pemilihan yang memilih ni orang yang memilih kan. Macam zaman Nabi pun okey, Abdullah bin Zaid kan, Abdullah bin Zaid, Sayyidina Umar yang bermimpi diajarkan tentang kalimah-kalimah azan. Okey, tapi Nabi suruh Abdullah bin Zaid ajar kepada Bilal sebab Nabi tahu Bilal suara dia tinggi, sedap, bila dia dengar tu meruntun hati. Maka adalah tukang pilih kan. Jadi begitu juga Bilal, ada yang tukang pilih kan. Jadi keutamaan ke situ. Jadi sekiranya ada je tempat yang surau yang saya mengajar, Bilal dia suara, ialah orang kampung kan, yang suara yang sedap, yang boleh bawa lagu, budak sekolah sekarang ni, budak tahun 1, tahun 2, tahun 3. Zaman-zaman saya sekolah dulu pun Bilal sekolah masa tu Bilal Masjid Shah Alam punya style lagu, saya pun tak ingat macam mana punya lagu. Budak-budak sekolah bertukar-tukar hari ni aku nak azan, semua style Masjid Shah Alam punya zaman tu lah. Sekarang ni style radio RTM pun ada style. Jadi budak-budak yang pandai berlagu kan. Orang tua kadang suara tak ni, tapi dah pemilihan tu tak ada 2-3 orang ke jemaah tu kan. Jadi tak ada lah syarat wajib. Tapi sekiranya suara tu macam dia tahu suara dia tak sedap kan, ada orang lain, banyak lagi pilihan, maka yang memilih tu keutamaan dia pilih suara yang sudah tentulah sebagaimana zaman Nabi SAW. Juru azan Nabi tengok Abdullah ibnu Ma'tum, kemudian Abu Manzurah. Apa kriteria dia? Suara kan, suara. Tapi kalau nak juga buat suratlah permohonan. Tapi kalau dah jadi juga, dah jadi dia, tapi suara saya banding dengan bila-bila lain tak sedap lah. Tapi dah terpilih, on lah. Sebab kelebihan-kelebihan yang saya baca tadi kan, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang lain jealous kan. Orang lain jealous tak dapat Nabi lah nak mengasuh jadi Bilal ni. Dia sebab keistimewaan lah, itu istimewanya kan Bilal. Syarat yang lebih utama macam tu, suara. Suara. Bab ke-31, bab maja'a fit
taswib bil fajri, baik yang telah datang ia pada menyatakan taswib pada waktu subuh. An Bilal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwibanna fi syai'in minas salawati illa fi salatil fajri. Daripada Bilal katanya telah bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau taswibkan pada suatu daripada segala sembahyang melainkan pada sembahyang subuh. Ketahuilah kiranya saudaraku, apabila bang subuh telah disuruh syarak, berkata dahulu daripada takbir yang akhir akan lafaz as-salatu khairum minan naum. Menyebut lafaz ini di dalam bang itulah dinamakan taswib. Taswib. Tas waw ya ba, taswib. Maka dalil atas suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Bilal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwibanna fi syai'in minas salawati illa fi salatil fajr. Diriwayatkan daripada Bilal, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagiku jangan engkau mengucapkan dalam bang akan as-salatu khairum minan naum. Waktu maghrib jangan, waktu isyak pun jangan, waktu zuhur pun jangan, waktu asar pun jangan. Pada satu daripada segala semayang melainkan pada semayang fajar. Jadi as-salatu khairum minan naum. Yang tu lafaz ditambah tu, apa nama dia tu? Taswib. Masalah taswib pada waktu subuh dan maknanya dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahli ilmi pada tafsir taswib. Ulama di antara kalangan ulama ni berselisih, bersalah-salahan ahli ilmi nak menerangkan makna hukum ni. Maka kata setengah daripada mereka itu bermula taswib itu ialah bahawa berkata ia pada bang fajar waktu subuh tu as-salatu khairum minan naum, dan ialah qaul Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad. Dan kata Ishaq dan Ruhuwaih pada makna taswib itu ialah lain daripada itu. Katanya ialah suatu yang diterbitkan baru akan dia oleh orang kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila bang tukang bang, maka mendapat ia akan lambat akan kaum, berkatalah tukang bang antara bang dan kamat ialah qad qamatis solah hayya 'alas solah hayya 'alal falah. Artinya sesungguh telah berdiri semayang, marilah semua semayang, marilah sekalian kamu mencapai kemenangan. Kata Abu Isa, dan inilah yakni dikatakan oleh Ishaq, dan ialah taswib yang dimakruhkan dia oleh ahli ilmi, dan ialah yang diterbitkan baharu kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berselisih bersalah-salahan ahli ilmi ni, ada yang kata as-salatu khairum minan naum itulah taswib. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa taswib ni dia kata yang benda yang diterbitkan baru selepas daripada Nabi, iaitu apabila tukang bang ni, maka dia mendapati kaum tu lambat, tak datang-datang lagi. Berkata tukang bang antara bang dan kamat, antara bang dan kamat. Ada tambahan, dia dah habis bang tapi belum kamat lagi. Qad qamatis solah hayya 'alal solah hayya 'alal falah. Sesungguhnya telah berdiri sembahyang, mari semua sembahyang, mari sekalian kamu mencapai kemenangan. Kata Abu Isa, dan inilah yakni yang dikatakan oleh Ishaq, itu ialah taswib yang dimakruhkan dia oleh ahli ilmi. Jangan sebut dia dimakruh. Tapi walaupun ialah kan dia kata bersalah-salahan ulama tentang taswib ni, mana satu taswib ni. Dan kata Abu Isa, dan inilah yakni yang dikatakan oleh Ishaq, ialah taswib yang dimakruhkan dia oleh ahli ilmi, dan ialah yang diterbitkan baharu kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana zaman Nabi itu taswib tu berdasarkan hadis Bilal tu yang as-salatu khairum minan naum. Dan kata Abu Isa, dan bermula yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad bin Hanbal itu bahawa taswib ialah ketika tukang bang pada fajar ialah as-salatu khairum minan naum. Artinya semayang itu lebih baik daripada tidur. Dan ialah qaul yang sahih, dan ialah yang telah memilih akan dia oleh ahli ilmi dan memikir itu akan dia. Jadi sebenarnya taswib tu as-salatu khairum minan naum. Kemudian dia bawa lah perbahasan masalah tu. Tang mana tu?
waktu taswib subuh ni. Rupanya dalam pada kita kata taswib subuh tu as-salatu khairum minan naum, ada juga yang berselisih atau bersalah-salahan pandangan ahli ilmi tang mana taswib tu. Tapi yang sahihnya ialah as-salatu khairum minan naum. Ini kitab Bahrul Mazi dia bawa perbahasan. Walaupun benda tu kita tak pakai tapi dia bawa untuk pengetahuan kita. Dan ialah kaum yang sahih, ialah qaul yang sahih tu as-salatu khairum minan naum. Dan dialah yang memilih akan dia oleh ahli ilmi dan memikir mereka itu akan dia. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa adalah ia berkata pada sembahyang fajar as-salatu khairum minan naum. Dan diriwayatkan daripada Mujahid katanya telah masuk aku serta Abdullah bin Umar akan satu masjid dan sudah dibangkan dia dan kami hendak sembahyang dalamnya, maka mengucap tasbih tukang bang. Apabila dia dengar Abdullah bin Umar demikian, maka keluar daripada masjid itu dan katanya, keluar kita, di sini orang membuat bid'ah dan ini tiadalah ia sembahyang di dalamnya. Maknanya ada juga zaman Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, dia pergi satu masjid, ada pula Bilal tu, maknanya lepas antara yang tadilah yang dimakruhkan kata tadi kan, dikatakan ishaq taswib yang dimakruhkan, iaitu sebelum lepas azan, lepas tu sebelum qamat as-salah, dia sebut tu taswib yang qad qamatis salah ataupun hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi tambahan kat situ, taswib kat situ. Apabila dia dengar Abdullah bin Umar demikian, maka keluar dia daripada masjid tu dan katanya, keluar, sini orang buat bid'ah dan tiadalah ia semayang di dalamnya. Kata Abu Isa dan hanya senyap dibenci Abdullah bin Umar akan taswib itu ialah taswib yang diterbitkan baharu akan dia oleh orang-orang kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebenarnya ialah lafaz as-salatu khairum minan naum tu, itulah yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Bilal telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau taswibkan dalam semayang mana-mana semayang kecuali masa azan subuh. Wallahu a'lam. Bila kita dengar tu as-salatu khairum minan naum, kita pun jawab sadaqta wa barar. Bab yang ke-32, bab majaa anna man azzana fahuwa yuqimu. Bab yang telah datang ia bahawasanya barang siapa yang bang maka dialah yang berdiri qomat. Cumanya masa PKP dulu kan, dia suruh tambah tu, saya pun tak tahu kat mana. Bila ada tambah tak masa? Kat mana masa tu, macam mana tambah dah? Lupa lah. Semayang itu, semayang di rumah lebih baik daripada, tapi tak tahulah tang mana dia punya ni kan. Itu berdasarkan apa, masa tu kan PKP ke, itu perbincangan di kalangan ahli majlis fatwa lah tu kan. Mungkin dia ambil kias daripada dalam keadaan darurat ni, macam-macam lah keluar kan. As-salah, itu as-salatu fi buyutikum. Kat mana tapi tambahan tu kat mana celah dia? Ataupun dah last je? Tak diajar maksudnya? Oh. Panggil datang. Tapi benda tu pun kalau tak adalah dalam hadis kan, bermakna berdasarkan negeri masing-masing punya, dia ada majlis fatwa dia, masing-masing buka lah kitab tu, ahli majlis fatwa ni buka, beri pandangan apa tu kan. Masa tu kan, jadi masa darurat semua tak ada kaedah yang ni, melainkan kadang-kadang ambil pada pandangan ijma' qiyas.
Wallahu alam. Okey, habis. Bab ke-32 bab majaa annal man azzana fa huwa yuqimu, bab yang telah datang ia bahawasanya barang siapa yang bang maka dialah yang berdiri qamat. Ini kita tengok hadis. An Ziyad bin Al-Haris Suddai qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna uazzina fi salatil fajr fa azzantu fa arada bilalun an yuqima fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhaw sudain qad azzana faman azzana fa huwa yuqimu. Daripada Ziyad bin Haris As-Sudai, katanya telah menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku bang pada sembahyang fajar, sembahyang subuh. Maka bang aku. Maka menghendaki Bilal bahawa kamat dia. Bilal pula nak kamat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya saudara Syudai sesungguhnya telah bang ia, maka barang siapa bang ialah kamat. Ketahuilah kiranya saudaraku telah disyarakkan siapa-siapa bang ialah pula kamat dengan dalil yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya an Ziyad bin Haris Sudai qala amrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal uazzina fi salatil fajri. Diriwayatkan Ziyad bin Haris As-Sudai katanya telah menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku bang pada sembahyang fajar. Fa azzantu fa arada Bilalun an yuqima fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha Sudai qad azzana faman azzana fa huwa yuqimu. Maka banglah aku, kata Ziyad bin Haris. Maka kemudian daripada sudah aku bang, menghendaki Bilal bahawa ia kamat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya saudara Syudai itu sungguhnya dia telah bang, maka barang siapa sudah bang maka ialah berdiri kamat. Kata Abu Isa, dan bab ini ialah riwayat daripada Ibnu Umar. Dan kata Abu Isa, Ibnu mula hadis Ziyad hanya senya kami ketahui akan dia daripada hadis Al-Ifriqi, dan Al-Ifriqi itu ialah dhaif di sisi ahli hadis. Telah mendhaifkan dia oleh Yahya bin Sa'id Qatta'an dan lain-lain. Kata Ahmad bin Hanbal, tiada aku tulis akan hadis Al-Ifriqi. Kata Abu Isa, dan telah aku lihat Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari menguatkan perkaranya dan katanya ialah muqarid al-hadis, mendekati hadis yang sahih. Dan bermula amal di atas di sisi kebanyakan ahli ilmi bahawa mereka yang telah bang maka ialah yang kamat. Masalah kamat disuruh dia orang yang bang. Ya saudaraku, dengan hadis dalam masalah 148 itu menunjukkan siapa bang maka ialah kamat. Kata Syafi'i dalam Al-Um, dan apabila bang seorang sukalah aku akan dia pula kamat. Dengan sebab suatu yang diriwayatkan padanya bahawasanya barang siapa bang ialah pula kamat. Dan kenyataan demikian itu wallahu alam, bahawasanya orang bang itu apabila menyahaja ia dengan bang ketiadaan lainnya maka ialah yang aula dengan kamat. Dan apabila kamat orang lain daripadanya tiada ada tegahan daripada karahah, tidak ada tegahan daripada tak makruh pun, yang demikian itu. Dan jika kamat juga orang lain daripada bang, dan saya memalai kamatnya insya-Allah. Jadi hadis ni dia kata tak ada hadis Zaid hanya senya kami ketahui akan dia daripada hadis Al-Ifriqi, dan Ifriqi itu ialah dhaif di sisi ahli hadis. Dia hadis ni sumber dia tu kata ulama hadis, ada sumber tu satu daripada satu orang yang bernama yang digelar sini Al-Ifriqi. Dan Al-Ifriqi ni di kalangan ahli hadis mendhaifkan apa yang disampaikan oleh Al-Ifriqi ni, taraf hadis tu. Mungkin hadis tu memang hadis dhaif ni memang daripada Nabi juga. Cuma ulama hadis ni dia mencari dia punya perawi dia ni kan. Bila dia sampai dekat sini Al-Ifriqi ni, mungkin ada sesuatu yang kekurangan pada Al-Ifriqi ni. Maka ulama tak meletakkan dia ni hadis hasan ke sahih ke, dia jatuh martabat hadis tu kepada hadis dhaif sebab ada ni lah kan.
Al-Ifriqi. Jadi orang yang ulama hadis, orang yang belajar hadis, dia akan kaji pula siapa lah Al-Ifriqi ni kan. Tapi nak cerita status hadis, maka daripada hadis ni tadi berlaku riwayat daripada Ziyad bin Haris ni, Nabi suruh dia azan. Kita pun tak tahu, mungkin sebab kita tahu juru azan Nabi SAW kalau di Madinah tu Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Maktum. Kalau di Mekah tu Abu Manzurah dan ada satu orang lagi. Jadi mungkin masa masuk waktu tu Bilal tak ada ke masa tu kan. Jadi Nabi suruh Ziyad bin Haris. Lepas tu bila dah habis azan, masa nak semayang tu, mungkin Bilal dah ada, jadi Bilal lah nak kamat sebab dia ni juru azan kan. Macam kita lah kan, kita hari tu terlewat sikit, tiba-tiba adalah budak sekolah ke azan ataupun orang bukan muazzin yang dilantik. Jadi kita pun sampai nak semayang, kita nak kamat lah. Jadi Nabi kata dia yang azan tadi, jadi biarlah dia yang kamat. Cuma Imam Syafi'i kata kalau ikut sunat lah kat situ kan. Tapi walaupun berlaku orang lain yang azan, orang lain yang kamat, maka Imam Syafi'i kata dia tidaklah sampai makruh. Tiada ada tertegah daripada karahah, makruh yang demikian itu. Dan jika kamat juga, saya memadai. Tapi kalau kita ikut secara dalam hadis ni, maka siapa yang, dan Imam Syafi'i pun kata, aku lebih menyukai sesiapa yang azan, maka dialah yang kamat. Jadi kalau hari tu kita sepatutnya kita azan tapi kita terlewat ke, ada orang lain azan kan, maka kita, siapa kamat ni? Siapa azan? Kamat. Dan itulah biasa berlaku macam tu kalau kita tengok tempat-tempat yang masjid-masjid yang surau-surau yang orang mungkin dalam tu orang dia belajar kan, dia tahu kan. Tadi siapa azan tadi? Dek, kamat. Dia cari juga siapa yang azan tadi. Tapi kalau yang Bilal yang bertugas, cuma tadi dia tak dapat azan sebab dia lambat, dia nak kamat, Imam Syafi'i kata sini, bila kamat orang lain daripadanya tiada ada tertegah daripada makruh. Kalau ikut ni macam tidak ada, maka ialah aula dengan, kita tengok balik sekali, kata Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan apabila seorang sukalah, dan apabila seseorang sukalah aku akan dia pula kamat. Kata Imam Syafi'i kan, dengan sebab sesuatu yang diriwayatkan padanya. Sebab ada sesuatu riwayat ni sini, bahawasanya barang siapa ia pula kamat, dan kenyataan yang demikian itu wallahu a'lam, bahawasanya orang itu apabila menyahaja, bahawasanya orang itu apabila menyahaja ia dengan ketiadaan lainnya. Apa maksud dia? Bahawasanya orang itu apabila disengaja dengan ketiadaan lainnya, maka dialah yang aula dengan kamat. Tak ada sebab-sebab dia nak ni, dialah yang aula kamat. Dan apabila kamat orang lain daripadanya, bila orang lain pula kamat, tiada ada tertegah daripada makruh. Tidak ada tertegah daripada, dan apabila kamat orang lain daripadanya, orang lain pula kamat, tiada ada tertegah daripada makruh yang demikian itu. Dan apabila kamat orang lain daripadanya, tiada ada tertegah daripada
Okey, hukum tu seolah-olah macam dan apabila kamat orang lain daripadanya tiada ada tertegah daripada makruh yang demikian itu. Ha? Bukan. Dan apabila kamat orang daripadanya tiada ada tertegah daripada makruh yang demikian itu. Hukum makruh ni, kan. Apabila kamat orang lain tidak ada tertegah daripada makruh. Ha. Maknanya kalau tengok pada sini makruh. Makruh. Dan apabila kamat orang lain daripadanya tiada ada tertegah daripada makruh yang demikian itu. Dan jika kamat juga saya memadai. Menunjukkan sunat dia ialah orang yang azan dialah yang bang. Orang yang bang dialah kamat. Kemudian sebab dia bila menyalahi yang sunnah dia makruh kan. Menyalahi yang sunnah ni makruh. Jadi bila orang lain yang azan yang kamat tak tertegah hukum makruh tu. Tapi kalau orang lain buat juga, maka dia punya kamat tu sah, memadai. Kan? Sebab tu hujung tu dia kata, dan jika kamat juga orang lain daripada bang, nescaya memadai kamatnya. Sebab dia sunat dia orang tu bang, orang tu azan. Orang tu azan, orang tu kamat. Sunat dia macam tu. Jadi dia tak ikut aturan tu kan. Jadi hukum tu makruh. Dia menyalahi sunnah dia kan, menyalahi sunnah. Bila dia langgar juga, dia buat juga, hukum makruh tu tak ter ni ya. Tiada ada tertegah daripada makruh. Kan? Maka makruh. Jika dia buat juga, maka sah. Tak adalah kata sebab dia langgar tu dah makruh, tapi kamat tu tak sah. Saya memadai. Wallahu a'lam. Cuma makruh tu mungkinlah makruh yang tidaklah sampai makruh hukum makruh yang tahrim kan. Dia bukan makruh ni ada dua, satu makruh tanzih, satu lagi makruh tahrim. Makruh yang tanzih ni makruh semata-mata, tapi walaupun makruh semata-mata, dia tidak disuruh lah. Dia dalam hukum syarak ni ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Okey. Yang disuruh 2. Wajib, sunat. Yang tak disuruh, dilarang, haram, makruh. Tak disuruh lah tu. Jadi maknanya harus ni buat ataupun tak buat boleh. Jadi makruh, bila kata makruh tak disuruh lah. Siapa azan, ni cerita bab azan, siapa azan dialah yang kamat. Sunnah dia macam tu. Jadi maknanya kalau berlaku contoh kat tempat kita kan, orang ni azan, mungkin ada berlaku kan. Jadi dia nak beri info kan. Orang yang beri info ni orang lain, nak beri info tentang kuliah kan. Jadi dia pun ambil mic, tuan-tuan pagi ni ada kuliah sekian. Lepas tu dah halang-halang mic kat saya ni, saya kamat lah. Boleh. Tapi oleh kerana kita dah benda ni praktikal apa yang kita dah belajar, walaupun mic tu kat kita, pulang balik kepada juru azan. Okey kan? Clear kan? Sebab benda ni bila kita dah jumpa hadis dia macam tu, kita nak beramal lah dengan hadis tu. Kan? Walaupun kita kata dah biasalah kan, dah halang-halang mic tu kat saya, biarlah saya kamat. Kan? Kita nak ikut dia punya secara ilmiahnya, dah kita baca hadis, biarlah kita ikut. Wallahu a'lam.
Jadi juruazan macam ni, maknanya kita sebagai juruazan, dalam hadis kata dia yang azan, dia lah yang amat. Kalau tidak dah tentu Nabi akan bagi kepada Bilal, sedangkan sebab Bilal ni juru azan. Memang dilantik oleh Nabi SAW sebab suara dia. Tapi hari tu tak tahu apa sebab dia lewat ke apa, maka dia pun nak kamat. Nabi kata hari ni dia yang azan, biarlah dia yang kamat. Itu je kan. Ikut uh, kita punya logik ke apa, memang tak apa, dia dah mic kat dia semua kan. Tapi kita pahala kat situ. Pahala dia kat situ. Apa saja perbuatan Nabi apa semua kan, yang Nabi suruh ke apa, mana jadi sunnah boleh kita buat. Pukul 7, dekat pukul 8 dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.